Okay, start recording. Okay, minggu lepas, minggu lepas punya kelas adalah berkaitan dengan biologi kan, koordinasi. Sebelum ni ada hormon, apa lagi ya, kebiakan, okay, semua tu biologi Okay, so bab 7 juga bab yang terakhir untuk semester ini. Okay, adalah berasaskan bio dan fizik. Kimia dan fizik. Okay, so unsur dan bahan, kita tengok dulu asas jirim. Okay, apa maksud jirim? Okay, dulu jirim kan dalam, tak boleh kat tulis ni. Jirim adalah benda yang mempunyai jisim, ada berat dia, ada jisim dan juga mengambil ruang. Okay, itu definisi dia. So, jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Okay, halus maksudnya sangat kecil sampai kamu tidak nampak. Okay, diskrit. Apakah maksud diskrit? Okay, diskrit bermaksud dia berasing-asing, dia sebiji, dia berasing-asing, dia tidak bercampur. Okay, itulah maksud diskrit. Okay, dan jirim terdiri daripada 3 jenis, iaitu atom, molekul dan ion. Kita tengok atom dululah. Okay, atom ialah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Okay, dan dia adalah unit yang paling asas. Okay, nanti kamu akan ada gambar lah di bawah yang saya boleh tunjuk. Okay, nah molekul di sini, okay, atom yang paling kecil bahkan, molekul adalah gabungan atom. Okay, gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Maksudnya ada tindak balas di sana. Okay, ada tindak balas dan terhasil benda baharu. Itulah molekul. Okay, dia boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Okay, atom contohnya atom oksigen bah. Okay, satu biji atom oksigen kalau bergabung dengan satu lagi atom, dia akan terhasil molekul oksigen yang kita bernafas kan. Nah, itulah yang kita akan sedut, oksigen molekul. Okay, boleh juga terdiri daripada gabungan atom yang berbeza. Contohnya air. Okay, air ialah H2O. Ada hidrogen, ada 2, oksigen 1. Okay, 2 unsur yang berbeza bahkan bila bergabung jadi molekul air. Okay, manakala ion, okay, ion adalah zarah-zarah yang bercharge. Okay, so atom, okay, sama ada positif atau negatif terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Okay, so atom bahkan dia sendiri, dia punya positif dan negatif charge adalah seimbang. Okay, tetapi jika berlaku tindak balas bahkan, kadang-kadang atom itu dia melepaskan elektron, kadang-kadang dia terima elektron. Okay, bila sudah terima ataupun dia bebaskan, maksudnya tidak seimbang sudah bahkan, nah di situlah dia ada charge sudah, dia jadi ion. Okay, now, so bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Okay, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Okay, secara lazimnya, okay, generally lah, bukan 100%, tapi generally, okay, bahan atom adalah logam. Okay, maksudnya kalau bahan itu wujud dalam bentuk atom bahkan, lazimnya dia adalah logam. Tapi ada special case gas nadir. Okay, kumpulan 18. Kalau kamu tengok jadual berkala nanti. Okay, gas nadir contohnya seperti neon, argon, okay, especially di bengkel kimpalan ada juga gas. Kalau ada gas argon ataupun kamu pakai nitrogen kali. Tapi tidak apalah. Okay, gas nadir itu adalah gas yang tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur lain. Okay, so dua bahan ini selalunya wujud dalam bentuk atom. Okay, so susunan atom dalam logam adalah rapat dan teratur. Kau tengok di bawah sini. Okay, atom emas. Okay, nanti kamu juga boleh tengok nota kamu. Okay, atom emas dia adalah tersusun, teratur dan rapat.
Manakala kalau dalam gas nadir, dia atom juga tetapi dia berjauhan dan tidak teratur. Okey, kamu boleh tengok di sini. Dalam balun bah. Okey, balun yang diisi dengan gas helium. Okey, gas helium adalah gas nadir. Okey, dia tidak bertindak balas. Oleh itu dia wujud dalam bentuk atom saja kan. Dia gas bah. Jadi dia jauh-jauh dan dia tidak teratur. Okey, itu untuk atom. Untuk molekul bahkan seperti yang saya sebut tadi, molekul adalah gabungan atom secara kimia. So kau tengok, dia mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Okey, atom-atom sini bila bergabung secara kimia sama ada yang sama atau yang berbeza. Okey, wujudlah molekul. Okey, molekul adalah dalam bentuk begitu. Okey, lebih daripada satu. Dia lebih daripada satu atom. So kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Okey, secara lazim generally yang bukan logam. Okey, dia adalah dalam bentuk molekul. So generally logam dalam bentuk atom, yang bukan logam dalam bentuk molekul. Okey, so far okey juga kan? Dan tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okey. Now, tindak balas apa? Unsur apa? Kau tengok di sini. Kalau molekul oksigen, dua-dua pun oksigen, atom oksigen. Okey, dan mereka bergabung secara kimia, dia akan jadi bentuk begitu. Okey, so dia adalah molekul sama unsur. Okey, molekul yang sama unsur. Tetapi kau tengok molekul air. Dia juga adalah molekul tetapi unsur dia berbeza. Molekul air punya formula ialah H2O kan? Nah, so maksudnya ada dua H. Astaga, si ini. Okey, ada dua hidrogen. Okey, seperti ni kau tengok yang kecil-kecil. Dua hidrogen, satu oksigen. Okay, so ini adalah satu molekul yang berbeza unsur. Okay, berbeza atom. Tapi yang oksigen, dia sama atom. Dua-dua ini pun dikira sebagai molekul. Okay, dan last sekali ialah ion. Okay, ion ialah yang kamu tengok di sini kan, charge yang ada charge negatif ataupun positif. Nah, kamu tengok. Dia terbentuk daripada tindak balas antara logam dengan bukan logam. Okay. Now again back to atom. Atom tadi adalah secara lazimnya logam. Okay. Molekul secara lazimnya bukan logam. Okay. Generally bukan logam. Okay. Bahan ion dia adalah campuran logam dan bukan logam. Okay. So tindak balas ini mewujudkan ion positif dan negatif. Kau tengok di sini. Okay. Garam, contohnya garam biasa, garam yang kita makan. Dia terdiri daripada natrium. Okay, natrium sejenis logam dan juga klorin. Okay, so bila bergabung jadi natrium klorida. Okay, dan mereka ada charge lah. Okay, natrium akan jadi positif. Okay, klorida akan jadi negatif. Okay, so biasanya gabungan logam dan bukan logam kan dalam di peringkat molekul, di peringkat atom, kamu akan nampak dia ada yang charge positif, ada yang charge negatif. Okay. Dan, okay, kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okay, now, sekejap. Saya kasih basah sikit. Now, so unsur ferrum. Ferrum adalah besi. Okay, nama dalam nama sains ataupun nama dalam jadual berkala untuk besi adalah ferrum. Okay, so ferrum bila dihasilkan dalam bentuk yang kamu lihat bersinar-sinar bahkan dia adalah masih atom. Okay, dia tiada campuran unsur lain di sini. Okay, jadi kamu dapat lihat dia punya susunan adalah teratur dan rapat. Okay, tetapi apabila dia mula berkarat maksudnya dia bertindak balas dengan air dengan oksigen. Okay, so bila bertindak balas, okay, ferrum adalah logam, okay, besi logam kan.
Tapi oksigen adalah bukan logam. Okay? Gabungan logam dan bukan logam akan menghasilkan ion. Nah, kau tengok. Okay, unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Okay? Bila berkarat, yang negatif ini adalah bahan oksidaan dia. Okay, positif ini adalah ferrum. Okay, so ini adalah karat lah, bentuk karat. Okay. Manakala yang di bawah sikit, okay, unsur hidrogen pula. Okay. Hidrogen ini banyak terdapat di atmosfera kita. Okay. Contohnya air. Okay. Air adalah mengandungi hidrogen. Okay. Dulu balloon bahkan, yang dulu bahkan ada hidrogen balloon, tapi itu bahaya lah. Okay. So gas hidrogen saja kalau dalam udara, okay, dia adalah 2 biji hidrogen. So ini adalah molekul dalam bentuk molekul. Okay, molekul yang sama unsur. Tetapi kalau hidrogen itu kan air ada H2O, ada hidrogen. Okay. Dan kalau dalam jus limau, sebab dia bersifat asid bahkan, kalau berasid, hidrogen itu sebenarnya walaupun tiada logam, okay, tapi sebab dia asid, jadi hidrogen akan mengandungi charge positif, molekul lain adalah charge negatif. Okay, so hidrogen boleh wujud dalam bentuk ion dan juga molekul, bergantung kepada situasi dan bergantung kepada jenis dia. Apakah bahan itu yang mengandungi dia. Okay, and then back to inilah ferrum bahkan. Ferrum boleh wujud dalam bentuk atom dan juga dalam bentuk ion. Okay, walaupun unsur yang sama tapi boleh wujud dalam dua bentuk. Alright. So ya, hari ini sampai sini saja. Ada soalan nggak kamu orang? Ada yang mau saya ulang yang tidak jelaskah, yang baru masuk kah? Ada nggak yang mau saya ulang? Saya baru masuk cikgu, tapi saya minta si Big Talent kasih cerita dan nanti. Oh ya, betul lah, kalau kamu saya ulang ada masalah lagi, saya boleh ulang sedikit lah. So hari ini pun tidak banyak. Oh, ulang lah cikgu. Okay, saya ulang tapi saya off recording lah. Okay, sebab recording pun ada sudah bahkan. Okay, sekejap.